Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahil azim. Fa innama tuwallu fasama wajhullah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa syukurillah wa ni'matullah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim ya karim ya karim. La ilaha illa anta subhanaka in kuntum minaz zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kepada sekalian yang ada yang singgah dalam live saya, sekejap ke, lama ke, sampai habis ke. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih sebab sudi support saya. Saya bukan apa kat sini, kadang-kadang saya bagi tahu sikitlah tujuan saya buat live ni. Kadang-kadang bukanlah sebab macam orang lain kata sebab nak popular, nakkan glamour. Sebenarnya tak, saya dah sememangnya popular dan glamour di kalangan keluarga. Di kalangan keluarga saya, di kalangan kawan-kawan saya, di kalangan orang-orang yang setempat, duduk setempat dengan saya. So sememangnya saya ni memang dikenali dengan sikap-sikap macam ni lah. Kan, saya suka bercakap, saya suka mengajak berbuat perkara kebaikan, memberitahu tentang sesuatu perkara yang baik. Itu saya. Jadi sebab tu saya gunakan platform live ni supaya dapat berkembang lagi. Sama-sama kita berbuat kebaikan, sama-sama kita dapat info-info yang baik daripada segi isu-isu masyarakat ataupun isu-isu negara, isu-isu politik semasa ke, lebih kurang begitulah. Apa saja berkenaan atau berhubung dengan kehidupan kita, saya suka share. Jadi saya gunakan platform ni, bagi saya ini adalah platform ataupun ini adalah saluran yang betul. Kadang-kadang perkara yang tak baik juga ada dalam media sosial, tetapi apabila kembali pada saya lebih sukakan positif. Apabila saya menilai sesuatu perkara, saya akan pandang dari sudut positif. Cuma kadang-kadang ada persoalan demi persoalan. Contohnya macam ni lah, berhubung dengan pemimpin. Guys, apa yang kita tahu sekarang ni, isu kemelut ataupun tentang politik negara yang kucak-kacir, yang semakin tidak menentu. Secara tak langsung kita ni hidup, bagaimanapun kita dibatasi dengan kuasa politik. Jadi sebab tu pentingnya kita perlu ambil tahu tentang kuasa politik. Sebelum ni saya tekankan kepada rakyat Malaysia, khususnya anak-anak muda pada zaman sekarang ni. Saya juga masih muda, bukanlah tua. So saya ambil satu pendekatan yang mana dulu saya tak berapa nak minat tentang cerita politik ni. Sebab bagi saya politik ni kotor, politik ni permainan yang saya rasa tak sesuai dengan saya. Sebab perlu menipu, perlu berbohong, perlu kawan makan kawan. Dalam politik ni macam-macam cara dan macam-macam hal akan berlaku dalam politik ni. Bagaimana yang kita tengok sekarang ni tentang isu-isu politik, apa yang berlaku dalam parlimen, kan? Kalau kita tengok macam-macam kan komen daripada netizen, bahawasanya sekejap guys, ada panggilan. Halo, Assalamualaikum. Ya. Ya, sekejap saya tengah live, sekejap nanti sekejap lagi call balik. Waalaikumsalam. Okey, jadi kalau kita tengok daripada sudut komen daripada netizen, yang mana apa yang berlaku di dalam parlimen tu adalah sangat memalukan. Sangat memalukan dengan nampaknya sikap-sikap pemimpin-pemimpin ni, baik daripada pakatan, baik daripada pembangkang maupun kerajaan. Jadi kita ni sebenarnya rakyat yang duduk di bawah ni melihat bagaimana cara mereka, bagaimana mereka handle sesuatu masalah. Kalau jika dengan perangai mereka macam tu, macam mana dia orang nak bawa suara kita, macam mana dia orang nak tahu tentang masalah kita. Jadi ini yang saya tekankan kepada semua pemimpin. Walhal tadi pun saya ada telefon beberapa orang pemimpin bawahan, peringkat bawahan, ialah saya di peringkat bawah. Maka saya telefon pemimpin peringkat bawahan. Saya kata, soalan saya mudah je. Sedang kamu semua sibuk dengan kedudukan, kerusi, kuasa dan sebagainya, kamu tahu tak berapa ramai orang yang sudah diberhentikan kerja? Ramai anak-anak muda yang tidak bekerja. Guys, saya ambil contoh saya sendiri. Apabila saya pergi bekerja, jalan yang sama saya guna, pergi ke tempat kerja yang sama, tempat tujuan yang sama, jalan dah tak jam guys. Jadi saya dulu kalau jalan jam, kita asyik tak tahulah mau jumpa seranah kan. Jadi macam-macam kita maki macam-macam bila jalan jam ni. Tapi sekarang ni selesa pergi sebab jalan tu tak jam. Lama-lama saya fikir, bila saya fikir jalan tu tak jam lah. Jadi itulah buktinya bahawasanya
Ramai orang yang sudah tidak bekerja. Ramai yang orang dah diberhentikan kerja. Maka efek dan kesannya nampak. Nampak. Sedang sekarang ni pemimpin pula yang ada sedang sibuk. Sibuk mengatur kerusi, sibuk mempengaruhi orang, sibuk dengan kuasa politik, sibuk dengan berebut kuasa, sibuk dengan nak jadi Perdana Menteri, sibuk dengan nak jadi menteri, sibuk dengan nak jadi speaker, nak jadi timbalan speaker, sibuk dengan berbagai-bagai cara. Kalau kita tengok dalam parlimen guys, kita sendiri buka minda kita. Sedang mereka sibuk. Saya nak tanya simple je. Kita ni banyak sangat bising. Kita apa yang kita sedia tahu, apa yang kita sedia maklum, cerita berhubung dengan LGBT ni, cerita berhubung dengan LGBT ni dah meluas. Daripada zaman pemerintahan Barisan Nasional, sampailah Pakatan Harapan, sampailah sekarang Perikatan Nasional. Kalau berhubung dengan LGBT ni sangat berleluasa. Sampai yang berani buat demo, sampai yang berani buat kenyataan-kenyataan, sampai yang berani memberi keterangan-keterangan dalam media sosial. Ibaratnya mereka tidak gentar dan takut dengan undang-undang. Mereka tidak gentar dan takut tentang hukum Allah. Jadi pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ni, tidakkah mereka celik mata dan buka minda mereka tentang kegusaran rakyat pada masa ini sekarang ni? Kegelisahan rakyat, kepeningan rakyat yang ada pada masa sekarang ni. Jadi saya terfikir-fikir, sebab tu saya soal pada pemimpin kalangan di bawahan ni, saya tanya, apa yang korang buat ni? Apa yang korang buat? Korang ada nampak tak orang-orang susah? Korang ada ambil tahu tak apa yang rakyat mahu? Sekarang ni cerita contohlah, kita ambil contoh daripada segi parlimen. Parlimen yang ada sekarang ni, speaker dan diorang berebut-rebut, maki, hamun dan sebagainya. Kita ambil yang bawah sikit, timbalan speaker tu. Bukan saya nak kata apa. Mana yang betul, kita kata betul. Mana yang tak betul, kita kata tak betul. Cuma saya minta pemimpin-pemimpin ni beri penjelasan. Beri penjelasan yang mana kenapa perlu ada pemimpin yang berstatuskan yang mana rakyat sedia tahu berhubung dengan perkara LGBT ni. Sesuai ke? Ke tak ada lagi orang-orang yang bersongkok, orang-orang yang Melayu yang membawa perjuangan Melayu, yang membawa takbir, membawa kata semangat-semangat orang Melayu ni, tak boleh ke jadi timbalan speaker? Kenapa mesti nak ada timbalan speaker yang saya rasa tidak menepati ataupun tidak disenangi oleh rakyat? Sebab semudah je kita duk bangkang cerita pasal sajat contohnya. Sajat itu, sajat ini tidak betul, LGBT dan sebagainya. Tapi kenapa pemimpin yang duk ada sekarang ni mengangkat orang-orang macam ni? Adakah perkara macam ni yang kita nak dijadikan contoh? Sekarang ni dah makin melampau-lampau saya tengok. Tak kiralah pemimpin yang ada di kerajaan ataupun pemimpin yang ada di pembangkang. Baik mahupun yang pada UMNO ataupun pemimpin yang ada pada Pakatan Harapan. Saya mohon kepada pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ni, beri penjelasan kepada rakyat. Beri penjelasan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kenapa perlu ada pemimpin yang sebegini? Ataupun ada konspirasi, ataupun ada muslihat di sebaliknya. Tetapi kenapa rakyat yang menjadi mangsa? Rakyat juga yang kena faham. Tak boleh. Sekarang ni kita dah nampak pemimpin-pemimpin seratanya di dalam parlimen ke, di luar ke, di pejabat bahagian ke, di pejabat pemuda ke, di pejabat apa sekalipun, mereka sibuk. Kalau cerita dalam media sosial pun sibuk dengan keadaan politik, sibuk dengan pergi PRK, sibuk dengan semua, sibuk macam-macam. Tapi bila sampai cerita pasal rakyat susah, semua diam. Turun padang, tengok pun tak ada. Tengok keadaan sekarang ni. Dan sekarang ni, punca yang kita nampak sekarang ni, dahlah korang ambil tak tahu tentang kesusahan rakyat. Dan sekarang ni, dah timbalan speaker pula dah macam tu. So, jadi korang ni dah mencari kebencian rakyat ke apa ni? Yang sekarang ni, sebab kita mahukan penyatuan, kita mahukan satu padu, kita tak nak, bukan apa, kita tak nak di pihak lain mengatakan kita ni cakap je lebih. Yang kita ni nakkan penyatuan, yang kita ni bantah dan bangkang tentang LGBT, kita ni bangkang tentang mereka-mereka yang membawa pahaman-pahaman liberal. Tetapi kita sendiri yang melantik, kita sendiri yang mengangkat orang seperti ini. Jadi macam mana ni? Jadi sebab itu saya minta sebenarnya rakyat, pemimpin sebenarnya patut beri penjelasan, patut beri keterangan ataupun kenyataan berhubung dengan perkara ni. Sebab apa? Sebab kita tak mahu lagi dibodohkan, kita tak mahu lagi dikencing, kita tak mahu lagi membuat keputusan-keputusan yang tidak betul seperti sebelum-sebelum ni.
Jadi itu yang saya betul-betul ini, sebab bila saya tengok adakah macam ni, jadi kita mana kita nak letak muka? Kita rakyat ni, maka kita tak suka kan tentang pahaman-pahaman LGBT ataupun liberal. Sedangkan pemimpin kita sedang ni, pemimpin yang kita harapkan sekarang ni mengangkat orang-orang macam ni untuk dijadikan pemimpin, untuk dijadikan membawa suara ataupun menjadi center line di dalam parlimen. So bagaimana kita nak berperang LGBT? Saya nak tanya pemimpin-pemimpin ni. Apabila kita berperang tentang LGBT, kita berperang tentang mereka yang membawa pahaman liberal ni, apabila dibawa suara ke dalam parlimen, adakah timbalan speaker ni nak terima? Adakah timbalan speaker ni nak terima? Kan? Jadi pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ni perlu bagi penjelasan dan kenyataan berhubung dengan perkara ni. Bukan main-main. Sebab kita dah ready. Maksud saya tu, kita dah mual dengan cerita pemimpin-pemimpin yang lama. Sekarang ni kita dah sibuk dengan persediaan kita berhubung dengan PRU 15. Kita sukakan penyatuan, kita mahukan pembaharuan, kita mahukan kerajaan yang boleh membela kita, khususnya anak-anak muda ni. Tetapi sekarang ni bila kita tengok dah cerita tentang nampak sangat tentang menaikkan pemimpin yang tak sepatutnya naik. So bagaimana kita nak memilih? Cerita suruh kita belajar, suruh kita ambil tahu tentang kuasa politik. Jadi apabila kita dah ambil tahu tentang kuasa politik, kita memilih pemimpin, tapi pemimpin tu mengangkat pemimpin yang tak sepatutnya menjadi timbalan speaker. So bagaimana ni? Tak ada lagi ke orang-orang Melayu selain daripada tu? Betul tak guys? Mersing tu menteri bodoh. Yang Mersing tu bagi saya menteri yang tak sedar diri, yang lupa diri. Dia tak tahu di kawasan tu kekuatan ataupun grassroots ataupun kekuatan saraf ni bermula dengan kekuatan itu daripada UMNO sendiri. Dia sendiri tumpang kekuatan tu, dia sendiri mahukan kekuatan tu, tapi last sekali dia lupa diri. Dia sendiri yang lupa diri. Jadi tu yang saya tak nak pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ni lupa diri. Mereka sibuk tentang kuasa, mungkin platform. Mereka tengok platform ni, mereka terpaksa. Apabila mereka dah jadi terpaksa untuk mengangkat satu pemimpin menjadi timbalan speaker dan sebagainya, pemimpin yang tak sepatutnya jadi pemimpin. Jadi kita rakyat ni macam mana? Adakah besok isu LGBT ni macam mana? Kan? Semua orang tahu timbalan speaker yang dilantik sekarang ni adalah apa? Golongan apa? Pengkit. Kan? Jadi semua orang tahu. Rakyat tahu perkara ni. Itulah cerita saya yang saya nak share dengan you all, supaya kita sama-sama buka minda kita. Jangan terlalu cepat menatah, berubah dan sebagainya. Cuma perkara ni perlu ada penjelasan. Perlu ada penjelasan daripada menteri, supaya menteri dapat memberi penjelasan, menteri dapat pemimpin-pemimpin dapat memberi penjelasan kepada rakyat, supaya rakyat tahu kenapa pelantikan itu berlaku. Kenapa, atas sebab apa pelantikan itu berlaku? Sebab dah tak ada orang lagi yang sesuai ke? Mustahil. Mustahil. Kalau daripada kalangan line up daripada UMNO yang ada dalam Perikatan Nasional sekarang pun bukan kaleng-kaleng. Bagus-bagus semua yang pernah ada pengalaman, dah lama duduk dalam kerajaan. Tapi kenapa mesti ada orang yang sebegini diangkat menjadi timbalan speaker? Yang betul tetap betul. Walaupun saya duduk di kalangan mereka, saya juga ahli di kalangan mereka, yang betul-betul, yang tak betul, tak betul. Adakah mereka nak mendengar suara kaum umi, ataupun mereka nak dengar suara rakyat, ataupun mereka nak dengar suara-suara di kalangan mereka organisasi? Kalau begitu, wujud lagi kroni. Maka kesalahan-kesalahan lampau tidak diambil contoh. Kalau macam tu, memang kita buat keputusan besok, jangan dinamakan keputusan muktamad. Sebab makin ada lagi. Akan ada lagi cerita-cerita seperti mana yang dah lepas. Cerita kroni, cerita kesalahan-kesalahan lampau, wujudnya berat sebelah, wujudnya rasuah, wujudnya kerja-kerja yang tak sepatutnya diberi kepada kroni, beri pada kroni. Kan? Jadi perkara-perkara ini yang sebenarnya keyakinan kita sebagai rakyat kepada pemimpin semakin pudar. Elok-elok kita dah naik, macam saya sendiri guys. Saya sendiri dah bersemangat.
dah bersemangat terus kalau cerita penyatuan orang Melayu, bersemangat tentang PRU15, berhubung dengan kerajaan lepas, Pakatan Harapan dan juga kerajaan sekarang ni, saya dah semangat tentang kerajaan sekarang ni. Tetapi apabila wujud perkara macam ni, saya dah mula dah sikit saya dah rasa, alah, kenapa ada lagi susung galuh yang begini? Kenapa mesti ada lagi pemikiran yang begini? Kan? Saya tanya kepada pemimpin-pemimpin yang bawahan ni tadi, mereka juga tak boleh jawab. Mereka kata bos-bos punya. Habislah macam ni. Sebab kalau mereka membuat ratikan ataupun mereka tidak berbincang ataupun mereka tidak tanya pemimpin-pemimpin bawahan ataupun mereka tidak mahu mengambil berat tentang apa yang rakyat mahu, tak bolehlah macam tu. Sebab mereka perlukan rakyat untuk mereka berkuasa. Kan? Jadi saya harap live saya pada malam ni, saya tahu ada beberapa pemimpin yang dengar saya live ni. Sebab saya dah text mereka, saya kata saya nak live malam ni dan mereka jawab okey. Mereka nak dengar. So surprise. Saya bagi tahu sebab yang mana memang sekarang ni rata-rata pemimpin hanya tahu berebut kerusi, hanya tahu sibuk menyusun kerusi, yang tu kurang, yang ni lebih, tu kurang, sibuk dengan kuasa mereka, berebut kuasa nak jadi PM, jadi timbalan PM, sibuk nak jadi speaker dan timbalan speaker, sedangkan rakyat di bawah susah. Saya nak khususkan juga kepada Parlimen Batu khususnya. Parlimen Batu ni, tolong pejabat bahagian Batu, tolong ambil tahu, tolong ambil tahu, tolong selesaikan, solvekan keadaan-keadaan anak-anak muda yang mana banyak dah diberhentikan kerja. Tolong mereka, berikan mereka peluang-peluang yang lain. Korang punya kontak yang banyak, korang ada kontak-kontak ni, korang gunakanlah. Kalau sewaktu dulu Barisan Nasional mentadbir, korang ni banyak kontak-kontak yang ada. So kenapa korang biar je diorang, sedangkan korang nak menggunakan mereka nanti? Jangan masa PRU15 nanti korang sibuk nanti nak panggil anak-anak muda, sibuk nak panggil anak-anak muda bekerja, pasang banner, pasang bendera, berarak dengan bermotor, beratus biji motor, beribu biji motor. Untuk siapa? Untuk korang, untuk kepentingan korang, untuk kuasa yang korang nak. Tapi bila mereka susah, dah korang buat tak tahu. Korang sibuk dengan kuasa korang sibuk dengan pemimpin korang, kononnya platform yang korang gunakan, korang sibuk dengan kuasa-kuasa yang ada dekat atas, sedangkan rakyat di bawah sibuk dengan cari rezeki, sibuk dengan kesusahan, sibuk. Di sini saya nak puji juga, bukanlah saya nak kata semua pemimpin itu tidak betul, hanya segelintir. Tetapi saya nak puji juga, nak panjat kepujian juga kepada Tan Sri Amno Musa selaku Menteri Wilayah Persekutuan. Dengan fahamnya dia ketepikan tentang apa yang sepatutnya, yang tidak sepatutnya. Contohnya peniaga-peniaga perlu memohon lesen, peniaga-peniaga perlu itu ini dan sebagainya. Jadi dia tahu dan faham keadaan rakyat yang sedang susah, lebih-lebih lagi selepas menghadapi masa-masa yang sukar di dalam COVID-19. Maka dia benarkan peniaga-peniaga dan dia melesenkan peniaga-peniaga kecil yang ada. Alhamdulillah. Maka pemimpin yang begini yang kita mahu, turun padang selami mereka dan tahu apa masalah mereka. Ini menteri wilayah. Apa dah jadi dengan pemimpin-pemimpin ataupun ketua-ketua bahagian yang ada, baik pembangkang ataupun kerajaan pada sekarang ni? Kan? Saya tak kasih muka punya. Saya memang tak kasih muka punya. Sebab kita ni sendiri nampak, kita sendiri tahu kawan-kawan kita pun susah. Banyak rata-rata makcik-makcik yang susah. Kesian. Lebih-lebih lagi kalau saya pergi tu, kan, kat Mahkamah Syariah tu, majoriti orang perempuan yang membuat permohonan cerai. Jadi banyak juga saya bertanya kepada akak-akak makcik-makcik tu, sebab apa? Sebab mereka tak mampu. Ada yang mereka bercerai cara baik. Sebab apa? Sebab mereka tak mampu. Mereka tak mampu lagi nak bayar sewa rumah. Mereka tak mampu lagi nak menyara anak-anak mereka. Mereka tak mampu lagi nak membayar kereta, motor dan kelengkapan mereka. Sebab apa? Sebab suaminya dibuang kerja. Suaminya diberhentikan kerja. Jadi, mana pergi pemimpin-pemimpin yang ada apabila mereka ni memilih pemimpin yang ada? Buat tak tahu? Oh, pasal isu rumah tangga, bukan kerja kita, itu personal kerja. Oh, macam tu. Kalau dia pilih kau untuk menjadi pemimpin, kuasa pemimpin yang kau ada, lepas tu kau cari untuk kepentingan kau sendiri. Itu bukan personal. Barua punya pemimpin. Geram aku, geram. Sebab saya kesian, saya betul-betul saya cakap, saya pergi sendiri ke Mahkamah Syariah. Saya sendiri turun, kalau korang tengok live saya sebelum-sebelum ni, bukan buta-buta je saya pergi kepada peniaga-peniaga kecil.
Bukan buta-buta je saya pergi kepada peniaga makcik-makcik, peniaga goreng pisang tu. Bukan. Saya tanya apa masalah mereka, apa impian mereka, apa cita-cita mereka, apa yang mereka pendam di dalam hati. Banyak perkara yang mereka buat. Mereka panjat ke DBKL sehingga mereka pernah buat surat hantar ke Kementerian Wilayah. Tak dipandang. Jadi pada sekarang ni, Menteri Wilayah A+ dia. A+. Terbaik. Dia sendiri turun padang. Dia sendiri yang serahkan lesen-lesen. Dia sendiri yang serahkan. Jadi pemimpin-pemimpin yang lain senyap, buat tak tahu. Saya nak jumpa. Saya memang nak jumpa. Saya mesti akan bising kepada, terutama sekali pada tempat saya duduk di Parlimen Batu. Parlimen Batu mesti saya nak pergi jumpa. Tolong bagi penjelasan kepada kita rakyat Malaysia. Pemimpin-pemimpin yang ada, tolong bagi penjelasan kepada kita rakyat Malaysia yang mana kenapa pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ni memilih mengangkat satu pemimpin untuk menjadi timbalan speaker yang mana rata-rata rakyat Malaysia tahu yang dia itu adalah berstatus apa? Lesbian. Bukan LGBT. Kan? Jadi mana kita nak letak muka yang mana pejuang-pejuang orang Melayu ni, pejuang-pejuang orang Melayu yang menentang LGBT, yang menentang sajak ni, yang menentang perilaku sajak berbikini dan sebagainya. Mana kita nak letak muka? Nah, kita diejek balik. Kita dikata balik. Mereka besok menggunakan ayat-ayat ni, mereka menggunakan status timbalan speaker ni dan mereka menabur fitnah kepada rakyat. Kemudian rakyat akan terpengaruh. Benar, memang benar. Benar apa? Kita pejuang orang Melayu memperjuangkan agama, memperjuangkan hukum hakam, memperjuangkan LGBT, memperjuangkan salah guna kuasa dan sebagainya. Tetapi pemimpin yang ada sekarang ni, pemimpin orang Melayu yang ada sekarang ni mengangkat pemimpin yang tak sepatutnya menjadi pemimpin. Macam mana? Kan? Bersemangat bro Ujang yang berkobar demi tanah Melayu. Yes, saya memang bersemangat kalau cerita pasal orang Melayu, tanah Melayu. Ya, saya bersemangat. Sebab ini terang-terang kita rakyat Malaysia, kita tak nak lagi, kita tak mahu lagi. Sudahlah, cukuplah. Cukuplah dengan permainan politik. Cukuplah dengan sandiwara politik mereka yang sebelum ni, Pakatan Harapan ni. Cukuplah. Mereka menghancingkan kita. Mereka menipu kita demi kepentingan mereka. Jadi sebab ini saya bersuara. Banyak dan saya sebelum ni, contohlah Papa Gomo sekalipun, dia juga bersuara dan menentang sajak ni. Telefon Jabatan Agama dan sebagainya. So sekarang ni, pemimpin di kalangan dia sendiri yang menaikkan timbalan speaker tu menjadi timbalan speaker. Apa ni? Mana kita nak letak muka sekarang ni? Contohlah saya duk hentam-hentam sajat. Saya hentam-hentam sajat dan suara kita nak didengarkan di dalam Dewan Parlimen. Bila nak dengar di dalam Dewan Parlimen tu yang jadi timbalan speaker tu pun macam tu juga lebih kurang. So macam mana nak cakap? Kan? Aduh, semangat anak Melayu. Saya akan support lu bro. Alhamdulillah, terima kasih Abang Tengku Amir. Kan? Ini yang saya kata betul sih betul. Salah tetap salah. Bila saya rasa perkara tu patut ditegur, maka saya tegur. Sebelum saya buat live, saya telefon lah pemimpin-pemimpin yang di bawah-bawah ni. Pemimpin di atas saya ni lah, saya call. Mereka juga tak tahu. Jadi macam mana? Isu-isu tentang peniaga kecil ni. Contohnya. Kalau kita tak turun, tak ada, jangan haraplah pemimpin-pemimpin yang ada ni. Senyap je. Senyap 1000 bahasa. Tengok macam Menteri Wilayah. Bagaimana? Dia turun. Begitulah menteri yang berjiwa rakyat. Maka sebab itulah rakyat buka mata, buka minda. Kita nak kena sokong pemimpin-pemimpin yang sebegini. Tapi sekarang ni yang ada, tolonglah jangan menawarkan semangat kita. Dia orang ni dah mentawarkan semangat kita ni. Jadi down. Kita jadi down. Kenapa pemimpin yang sebegini yang diangkat? Kenapa tak ada lagi pejuang-pejuang Melayu yang lain seperti Datuk Noh Omar ke? Kan? Taqiyuddin ke? Tak ada lagi ke pemimpin-pemimpin PAS? PAS tu mana nak letak muka? Mana orang PAS nak letak muka? Cuba bagi tahu. Apabila satu pemimpin yang dianggap ataupun rakyat semua sedia tahu yang dia tu juga LGBT, mana PAS nak letak muka? Mana orang PAS nak letak muka? Kan? Jadi kita sebagai rakyat, kita nak memilih. Macam mana kita nak pilih jika pemimpin yang kita nak pilih itu pun nanti mengangkat pemimpin yang tidak sepatutnya diangkat? Maka sebab itu saya mohon kepada pemimpin yang ada sekarang ni, tolong beri penjelasan. Beri penjelasan
beri kepahaman kepada rakyat. Kenapa timbalan speaker tu diangkat? Jangan main tuduhan kau, bro. Berat tuduhan kau pada timbalan speaker tu. Tuduh apa? Aku tak tuduh pun. Ini bukan cerita tuduh. Tu pasal aku kadang bercakap dengan korang ni, korang nak kena buka minda korang. Jangan sempit. Faham tak? Status dah memang orang sedia tahu. Orang sedia tahu. Kalau kita tengok, kita pun tahu. Kalau kau sendiri pun kau tengok pun kau sendiri tahu. Kau jangan tipu diri sendiri. Betul? Kau jangan tipu diri sendiri. Kau pun tahu. Jadi jujur. Aku jujur. Betul? Buat apa aku nak ikut-ikut kau? Aku jujur lah. Kan? Tak kisahlah aku daripada aliran itu sekalipun. Makna, biar tu aku nak kena sokong lah. Kau lah, aku lah. Aku, kalau benda tu tak betul, aku cakap lah tak betul. Aku minta menteri ataupun pemimpin yang ada beri penjelasan. Tuduhan yang sangat berat. Haji Jasin Abdullah. Tak kisahlah berat tak berat. Daripada aku nak berat menghadap manusia, baik aku rasa berat besok nak menghadap Allah. Mudah je. Sebab aku jujur. Apa aku nak takut? Betul tak? Aku minta supaya pemimpin beri penjelasan. Beri penjelasan supaya kita rakyat ni, sedang kita sibuk menentang itu, menentang ini, tentang LGBT dan berjuang tentang hukum hakam agama ni, ada pula diangkat pemimpin sebagai timbalan speaker macam tu. Mana pas nak letak muka? Mana? Ya, buat apa nak hipokrit? Aku tak hipokrit. So, Haji Jasin, kalau kau tak setuju dengan aku, kau bawa lah cara kau. Aku tetap dengan tu, walaupun aku duduk di kalangan mereka. Kan? Itu je. Aku minta penjelasan. Bukanlah semua yang tak elok, bukan semuanya tak baik. Macam tu sebelum ni aku buat live. Berhubung dengan apa? Berhubung dengan pemimpin. Pemimpin yang mana lagi yang anak muda mahukan? Aku dah list kan, Papa Gomot, Kobin, Pat. Betul? Mana bukti? Ada gambar, ada apa-apa bukti. Bukti apa yang kau nak ni, Haji Yasin? Bukti apa yang kau nak? Bukti apa? Kan? Macam itulah yang saya ceritakan, pemimpin-pemimpin ataupun yang orang muda lah, yang orang muda ataupun anak muda pada sekarang ni yang mahukan. Kita nak mahukan pemimpin yang bagaimana? Macam tu juga, saya jujur. Betul, saya jujur. Mana yang boleh membawa suara kita, mana yang ambil berat pasal kita, mana yang boleh bantu kita, yang boleh turun selami apa masalah kita yang ada, kita support. Kita perlu sokong pemimpin yang macam tu. Cuma saya ragu-ragu sikit dengan pemimpin yang ada sekarang ni. Apabila dia diangkat, dia dipilih menjadi timbalan speaker ni, saya tanya diri saya sendiri, apa tak ada lagi ke pemimpin yang berkaliber ataupun yang boleh menjawat jawatan tu? Tak ada lagi ke? Tak ada lagi ke? Kan? Maka sebab itu saya bawa tentang cerita macam ni. Sebab semua rakyat, bukan saya sendiri bawa, ada juga 3-4 orang yang tanya saya, kenapa, patut ke? Tak ada orang lain ke? Yang ada tu, yang kawan saya ni pula PAS. Satu orang tua ni juga pengikut PAS yang tega. Jadi dia orang tanya saya. Saya pun tanya dia orang. Masing-masing tak ada jawapan. Sebab semua orang tahu. Kalau saya tanya orang tua saya pun, dia ni siapa ni, timbalan speaker ni, pun dia akan cakap benda yang sama, Abang Haji Jasin. Dia pun cakap benda yang sama. Aku boleh saja nak jumpa kau. Jangan sebarangan menuduh dengan tuduhan yang berat secara terbuka seperti ini. Boleh je nak jumpa. Saya tak ada masalah lah. Aku tak ada masalah lah. Nak jumpa ke apa ke. Apa kita sebagai rakyat tak boleh bersuara ke? Cerita tuduh tak tuduh ni, aku bukan fitnah. Apa tak betul ke dia diangkat sebagai timbalan speaker? Tak betul? Tak betul ke?
So kalau aku tanya, jangan aku tanya orang lain lah. Aku tanya mak aku sendiri, aku tanya bapak aku sendiri pun, kan? Siapa ni timbalan speaker ni siapa? Mak tahu apa dia ni timbalan speaker ni? Dia akan jawab benda yang sama. Dia akan jawab benda yang sama. Kan? Tu je. Awas bila menuduh dengan tuduhan yang dilaknat Allah Ta'ala, weh. Suka tinggal lah Haji Jasin. Timbalan speaker je pun. Melayu perlu bersatu. Dah sampai masa dah ni lah ni kita settle isu parti pengkhianat kena rembat dulu. Betul bang, betul. Cerita tentang Melayu bersatu ni sebenarnya kalau kita baca balik, kalau cerita ketuanan Melayu tu, saya ambil satu je. Yang saya baca lah sikit lah cerita tentang kisah ketuanan Melayu ni. Ketuanan Melayu ni saya ambil satu yang saya minat. Yang saya minat, dia kata Melayu menjaga Melayu. Ibaratnya Melayu ni jaga hati Melayu. Maksudnya Melayu jaga hati Melayu ni semuanya tentang kebaikan. Mereka tidak bermusuh sesama mereka. Mereka tidak berlaga sesama mereka. Mereka tidak bergaduh sesama mereka. Jadi penyatuan yang macam ni sebenarnya bagus. Tapi yang ini berhubungan isu lain. Isu tentang pemimpin. Bila tentang pemimpin ni, bagi saya memang sensitif. Kita perlukan pemimpin yang betul-betul yang boleh memimpin kita. Nama pun pemimpin, kan? So bolehlah memimpin kita, skop dia luas. Ada yang memimpin ke arah apa dia? Contoh nak memimpin ke arah kejayaan. Ada yang memimpin ke arah kesenangan. Ada yang memimpin kita ni macam-macam kan cara memimpin. Jadi saya sebagai rakyat boleh juga bersuara. Saya sebagai rakyat bawa juga suara kawan-kawan saya ataupun apa yang ada sekarang ni. Mungkin semua ni ada yang tak setuju dengan saya, tapi ada juga yang setuju dengan saya. Aduh, hater semua banyak kat dalam ni. Saya tengok ketawa. Sorry lah geng, kalau korang nak cakap aku baca-baca dalam ni kan, bukan dalam ni je, yang dah banyak inbox pun ada. Saya tak layan dia. Ada yang cakap saya tak ada telur pun ada. Aduh, pelik betul. Orang tu saya tak tahu siapa, dia cakap saya tak ada telur. Jadi saya katalah, kau nak tahu aku ada telur tak ada telur, kau ada depan aku. Nanti aku tunjuk kat kau ada telur ke tak ada telur. Jangan kau lari pula. Kan? Saya tunjuklah kat dia saya ada telur tak ada telur. Aduh. Suruh je mereka lantik Sajad Ujang lebih baik, dah terang lagi bersuluh. Abang Samad. Betul tak? Kan? Macam itulah saya maksud kan. Tadi alamak, Gomo nak live ni, saya terambil dia punya slot ke apa tak tahulah. Tapi dia dah top, tak apalah, dia banyak follower. Saya pun tadi nak dapatkan penjelasan daripada Gomo juga. Saya nak tanya Gomo, kan, kenapa perkara sebegini berlaku? Mungkin ada teori konspirasi ke, kan, yang kita tak tahu. So bagi tahulah supaya rakyat tahu, rakyat faham. Macam dia ni apa Riani Genji ni cakap Azlina adalah umpan perang. So bagi tahu. Kita rakyat nak tahu. Susah ke? Betul tak? Yang betul tetap betul, yang benar tetap benar, yang tak benar buat apa kita nak sokong? Kan? Tak ada ke pemimpin-pemimpin? Tak, persoalan saya, tak ada ke lagi pemimpin-pemimpin yang ini, yang apa? Yang menepati apa ni untuk menjadi timbalan speaker ni? Tak ada ke? Panas, isu ni panas. Sebab kita tak nak rakyat yang lain, orang lain memandang kita ni dah jadi nampak macam kita ni terpesong. Sedangkan kita sekarang ni, rakyat ni dah mula yakin, rakyat dah mula buka mata, rakyat dah mula buka minda tentang apa yang berlaku di dalam politik negara sekarang ni. Contohnya apa yang berlaku pada zaman pemerintahan Pakatan Harapan dan pada zaman sekarang ni Perikatan Nasional. Kita tak nak kita ni tertipu lagi. Kita tak nak besok cerita-cerita yang lama seperti yang dibangkitkan oleh Pakatan Harapan tu benar-benar berlaku sekarang ni. Maka apa yang berlaku dulu bukanlah fitnah. Jadi kita tak naklah macam tu. So kena bagi penjelasan, kena bagi keterangan supaya kita rakyat di bawah ni faham.
Tak semua taktik perang kena publish, brother. Ya, kalau jangan cerita semua. Bagi at least bagi penjelasan. Betul. Sebab sekarang ni rakyat dah tahu. Rakyat dah tahu. Baragas para, baju kita geng. Oh. Abang para troopers. Saya memang minat, saya minat sukan payung terjun. Saya memang minat sukan payung terjun. Saya sebenarnya tadi adalah sikit mesyuarat dengan budak-budak tentang payung terjun. Hello sahabat, bagus soalan anda, tapi saya yakin pemimpin atasan akan menegur timbalan speaker nanti. Sabar ya. Alhamdulillah ada juga orang yang faham. Ingat tak ada orang yang faham. Kan? Macam Papa Gomo kata, kita sedang tengok drama, anggap je itu drama. Ya, kalau drama lah. Kita nak tengok drama. Kalau drama tu kita faham itu drama. Jadi kita nak tahu akhirnya apa, adakah kita ni jadi bodoh. Macam sebelum-sebelum ni lah. Kan? Nanti kan korang cakap apa? Contohnya tu lah 1NDB tu. Tak habis-habis bosku tu kena. Drama yang pasal kan? Drama. Lepas tu kita kata dia pula, dia makan duit kita, dia tipu duit kita, apalah macam-macam. Susah benda ni. So sekarang ni tak ada dah cerita pada zaman sekarang ni. Zaman 2020, kerajaan yang ada sekarang ni telus. Apa yang saya nampak, pemimpin dalam Perikatan Nasional ni, pemimpin yang telus dan jujur dan serta berjiwa rakyat. Contohnya apa yang saya nampak, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Kalau dia menyampai pun cerita dalam COVID-19 tu pun cerita tentang kisah-kisah rakyat. Tak ada pun dia cerita macam mana conference kat luar negara. Bahasa dia gunakan juga bahasa rakyat. Makcik Kia tengok menari sana sini. Kan? Jadi maka sebab itu rakyat yang ada sekarang ni, anak-anak muda yang ada sekarang ni yakin tentang kerajaan yang ada sekarang ni. Tapi sedikit cerita tentang ni, kita nakkan mereka memberi penjelasan kepada rakyat. Macam-macam. Orang duk cerita pasal orang lain. Yang berada ni duk cerita pasal apa? Cerita pasal tak percaya pada ibu pula. Kurang kasih sayang pula. Kurang kasih sayang terhadap seorang perempuan. Oh iya ke? Awak tak kenal saya pun. Awak tak kenal saya pun. Aduh. Betul, kita jangan berpecah walau apa sekalipun berlaku. Maka sebab itu perkara-perkara macam ni, kita tak nak besok menjadi satu perkara yang dibangkitkan menjadi isu. Kita tak nak apa tahu. Orang kan kata kita apa tahu. Isu macam ni pun kita diam. Bila bercakap pula jadi macam ni. Bila diam nanti orang kata kita, kan? Lebih baik saya suka terus terang, saya jujur tentang apa yang saya rasa dan juga rakyat rasa. Kan? Tak semuanya pun rasa macam tu, tapi ada juga mereka yang rasa. So sebab tu saya bawa dalam live ni. Guys, sebenarnya saya nak live setengah jam ni. Pukul 10 sampai 10.30. Sebab Gomo nak live pukul 10.30. Okay guys, okay, terima kasih banyak-banyak. Sebab yalah, siapa yang saya harapkan adalah mereka-mereka yang duduk di atas, pemimpin-pemimpin yang duduk ada sekarang ni, dapatlah memberi penjelasan kepada kita rakyat yang di bawah ni, supaya tidak lagi berlaku perpecahan, tidak lagi berlaku syak wasangka dengan adanya pelantikan-pelantikan yang saya rasa tidak sepatutnya, tidak sepatutnya yang kita mahu. Sebab itu menggambarkan pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ni hanyalah memikir tentang kroni mereka, memikir tentang kuasa mereka, bukan memikir tentang keseluruhan rakyat. Jadi yang itu yang saya maksudkan. Jadi guys, saya harap korang faham tentang apa yang saya maksudkan. Saya yakin dan saya percaya lepas ni ada lagi lah mesej-mesej yang masuk yang macam berdebam, berdentam-dentum ni. Saya tak nak layan pun. Ada yang layan, ada yang patut saya layan. Jadi perkara yang paling penting adalah isu dia adalah isu pemimpin juga perlu ambil tahu tentang kesusahan rakyat yang ada sekarang ni. Janganlah duk sibuk sangat dengan berebut kuasa, berebut kursi, menyusun kursi dan sebagainya. Jadi siapa yang memerintah itu kita kembalikan balik mandat kepada rakyat.
mandat kepada rakyat ni. Kita sokong bubar parlimen. Kita sokong bubar parlimen dan mandat rakyat besok yang akan menentukan mereka siapa yang berkuasa, siapa yang memerintah kerajaan nanti. Okey, jadi guys, terima kasih banyak-banyak.